Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan final Coppa Italia, perlawanan melibatkan Atalanta menentang Juventus. Yang mana perlawanan ni Juventus berjaya menjuarai Coppa Italia dengan keputusan 2-1 hasil jaringan daripada Chiesa dan juga Kulusevski. Manakala gol Atalanta dijaringkan oleh Malinowski. Jadi tahniah buat Juventus sebab menang Coppa Italia. Tetapi sedihlah sebab Juventus tak layak PUCL pada tahun ini. Okey, kita masuk dalam perlawanan dan juga ulasan perlawanan. Kelebihan Juventus pada perlawanan semalam yang pertama adalah di bahagian kanan mereka. Yang mana bahagian kanan Juventus semalam memang mendominasi perlawanan sebab mereka banyak menggunakan Kulusevski untuk melakukan gerakan-gerakan untuk menembusi pertahanan Atalanta di bahagian kanan. Bahkan Kulusevski punya gerakan ni di backup ataupun dibantu serta disupport oleh Cuadrado, yang mana boleh saya katakan Cuadrado bermain dengan sangat baik untuk membantu bahagian serangan daripada segi overlapping, daripada segi closing, daripada segi cutback, membolehkan Juventus untuk dominate ataupun mendominasi perlawanan di bahagian kanan. Itu yang boleh saya katakan kelebihan yang pertama tentang Juventus. Mereka berjaya menguasai bahagian kanan perlawanan pada perlawanan semalam. Yang kedua yang saya suka tentang Juventus adalah mengenai Rodrigo Bentancur ataupun Bentancur lah saya panggil dia. Bentancur ni merupakan seorang central midfield yang semalam ditugaskan bergandingan dengan Adrien Rabiot, yang mana Bentancur semalam ditugaskan untuk mematahkan serangan-serangan di bahagian tengah oleh pasukan Atalanta yang diketuai oleh Dirun dan juga Gasson. Jadi peranan Bentancur semalam memang dia bermain sebagai defensive midfielder dan juga di backup oleh Rabiot. Dan peranan Bentancur semalam banyak mematahkan serangan yang cuba dilakukan oleh Atalanta di bahagian tengah. Dia banyak melakukan intercept yang sangat penting. Dia berjaya pintah bola dengan laju. Dia berjaya membuat clean tackle yang menyebabkan Atalanta punya bahagian serangan di midfield itu seakan-akan buntu. Macam mana mereka ingin penetrate bahagian tengah Juventus pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka yang kedua tentang Juventus ataupun kelebihan Juventus. Kelebihan Juventus yang ketiga pada perlawanan semalam adalah terletak di bahagian defender mereka dan juga goalkeeper. Yang mana defender mereka yang diketuai oleh Dilik dan juga Chiellini memainkan peranan yang penting apabila mereka berjaya mengawal dan juga menyerap asakan-asakan daripada Atalanta, terutamanya percubaan-percubaan dalam kotak penalti. Bahkan dengan kecemerlangan Buffon yang menafikan beberapa percubaan semalam, menunjukkan yang kualiti di bahagian pertahanan dan juga goalkeeper Juventus memang agak solid pada perlawanan semalam, sehingga Atalanta gagal untuk menterjemahkan peluang-peluang yang ada ke dalam jaringan. Okey, itu yang ketiga yang boleh saya cakap tentang kelebihan pasukan Juventus. Yang keempat, apa yang saya suka tentang Juventus, bagaimana mereka bermain dengan menggunakan bahagian kanan dan kiri. Kita boleh lihat gol kedua Juventus memang bertukar side ataupun orang kata daripada belah kanan tiba-tiba tukar pergi belah kiri, lepas tu ke tengah, akhirnya gol. Bagaimana mereka cepat untuk ubah ataupun mengubah pergerakan bola daripada sudut kanan ke sudut kiri dan ke sudut tengah. Itu yang saya suka, kecekapan dan juga keempatasan mereka untuk menggerakkan bola daripada satu sisi ke sisi yang lain, yang membolehkan mereka untuk mendapatkan gol yang kedua yang dijaringkan oleh Chiesa. Yang terakhir yang tentang kelebihan Juventus adalah mengenai pressing dan juga high intensity. Kalau kita lihat pada perlawanan semalam, apabila Atalanta memegang bola, maka pemain-pemain Juventus terus memberi tekanan yang tinggi kepada pemain Atalanta, yang menyebabkan pemain-pemain Atalanta hilang bola. Kita boleh lihat situasi ini pada gol yang pertama yang dijaringkan oleh Kulusevski akibat daripada tekanan tinggi yang diberikan oleh barisan pertahanan dan juga barisan tengah Juventus kepada pemain Atalanta ketika membuat serangan. Pemain Juventus berjaya merampas bola lalu melakukan counter attack, yang mana counter attack tu menyebabkan position 3 lawan 5, iaitu CR, McKinney dan juga Kulusevski di hadapan berlawan dengan 5 pertahanan Atalanta. Tetapi bahagian serangan Juventus ni tetap tenang dan juga relax dan berjaya menjaringkan gol melalui Kulusevski selepas pertahanan Atalanta membuat sedikit kesilapan apabila gagal untuk halang Ronaldo dalam kotak penalti dan juga gagal untuk keluarkan bola yang sudah berjaya dirampas oleh
oleh beliau waktu tu kan. Jadi itu yang saya suka tentang Juventus dan juga kelebihan Juventus. Okey, apa kekurangan Juventus pada perlawanan semalam? Yang pertama, kekurangan Juventus adalah di bahagian kiri, yang mana bahagian kiri Juventus malam sedikit kosong, sedikit lopong, yang mana mereka tidak banyak menggunakan bahagian kiri untuk melakukan serangan. Padahal di bahagian kiri ada Federico Chiesa dan juga ada Ronaldo, tetapi mereka tak memanfaatkan peluang tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan left back mereka iaitu Alex Sandro yang gagal ataupun yang jarang naik untuk bantu bahagian serangan daripada segi overlapping, crossing, short game passing dan sebagainya. Memang Alex Sandro tu agak kurang di bahagian kiri berbanding Cuadrado yang lebih rajin di bahagian kanan. Yang terakhir, kekurangan Juventus adalah mengenai mereka terlalu rely kepada Cristiano Ronaldo, yang mana mereka terlalu berharap dan memang mencari Ronaldo sahaja ketika dalam kotak penalti. Memang kita tahu Ronaldo target man kan, tetapi apabila mereka bermain dengan pantas dan laju tanpa mengharapkan Ronaldo, gameplay mereka akan jadi lagi lancar. Walaupun boleh kita katakan gol pertama tu adalah disebabkan CR kan, tetapi gol kedua memang kita boleh nampak berbeza. Orang panggil apa, gameplay yang diterapkan oleh Juventus apabila mereka tidak terlalu mencari Cristiano Ronaldo ataupun tidak terlalu mengharapkan Ronaldo untuk menjaringkan gol. Itu untuk Juventus. Untuk Atalanta, apa yang boleh saya katakan kelebihan mereka, mereka bermain dengan corak yang sama seperti Juventus. Mereka bermain dengan open gameplay, tetapi yang lebih seronok tentang Atalanta adalah mereka berjaya memanfaatkan sisi kanan dan juga sisi kiri padang dengan bermain orang panggil penetrate bahagian kanan, bahagian kiri sampai dekat kotak penalti. Mereka akan cuba buat cutback ataupun cuba crossing ataupun cuba cari target man mereka dalam kotak penalti. Itu yang saya suka sebab mereka boleh balance, seimbang antara bahagian kanan dan juga bahagian kiri berbanding Juventus yang hanya dominate belah kanan tetapi bahagian kiri kurang. Yang kedua yang saya suka tentang Atalanta adalah mengenai bahagian pertahanan. Walaupun semalam ada beberapa small mistake, tetapi bahagian pertahanan Atalanta boleh dikatakan agak kebal sebab ada banyak percubaan yang dilakukan tetapi gagal dimanfaatkan. Okey, kita masuk kepada kekurangan Atalanta. Atalanta semalam bermain dengan cantik, dengan best, sama macam Juventus main, tetapi kekurangan mereka apabila masuk dalam final area ataupun final third dalam kotak penalti Juventus, mereka gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut. Shoot depan palang gol pun tak gol, keeper boleh tepih, kadang-kadang kena palang dan sebagainya. Itu yang saya katakan kelemahan daripada segi finishing. Memang Atalanta agak kurang. Okey, kelemahan antara Juventus dan juga Atalanta ni sama je. Mereka berdua memang kurang daripada segi finishing kedua-dua pasukan ni. Jadi secara overallnya pada perlawanan semalam, pasukan Juventus menang adalah disebabkan mereka berjaya memanfaatkan peluang yang mereka ada. Jadi mereka mampu untuk menjaringkan gol lalu mereka menang. Kalau kita lihat percubaan, memang kedua-dua pasukan banyak percubaan tetapi gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut. Itu sahaja ulasan saya. Tahniah buat Juventus sebab menang Coppa Italia tetapi tak layak pergi UCL. Sedih jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.